Assalamualaikum. Semalam saya dah bercakap tentang protokol yang pertama, iaitu protokol hormone replacement therapy dalam frozen embryo transfer. Sekarang saya akan bercakap tentang protokol yang kedua. Protokol yang kedua ini kita panggil natural cycle. Maknanya protokol ni hanya boleh digunakan untuk orang yang kitaran haidnya teratur. Maksudnya dia setiap bulan boleh mengeluarkan telur dengan sendiri. So, apa yang kita akan buat, kita akan scan pesakit itu pada sekitar hari ke-10 dan melihat saiz kantung telur. Kemudian pesakit akan membuat ujian LH setiap hari di rumah. Ujian LH ni akan mengesan hormon LH. Ujian LH ni dia buat dengan kencing di awal pagi lah, atas tip LH tu. Jadi bila LH positif, maknanya kita tahu proses ovulasi akan berlaku 12 jam ataupun 24 jam lepas LH tu. Ya? Dan pesakit akan mula menggunakan progesteron selepas ada proses ovulasi. Jadi kalau dia adalah embrio yang nak ditransfer itu adalah embrio hari ke-5, maka dia perlu menggunakan 5 batang progesteron sebelum menggunakan embrio transfer. Jadi protokol ni simple lah, sebab tak payah makan ubat, ya, tak payah makan ubat, tak payah cucuk ubat dan sebagainya. Tapi dia susah di sini, kadang-kadang kita was-was tentang LH ni. Kita tak pasti positif ke ataupun negatif, ataupun kadang-kadang dia false positif. Dia dah ada nampak positif tapi dia tak berlaku ovulasi. Kadang-kadang apa yang kita buat, kita akan buat modified natural cycle. Kita akan tengok sampai kantung telur besar sekitar hari ke-11-12. Nah, once saiz dia mencecah 18 mm, kita suntik satu ubat. Ya, suntik satu ubat HCG. Bila kita suntik satu ubat, kita memang pasti telur tu akan pecah lebih kurang 36 jam. So bila dia pecah, kita consider itu sebagai hari ovulasi, iaitu hari pertama progesteron. Jadi kalau dia ada embrio hari ke-5, maka selepas 5 harilah kita akan transfer embrio tu. Jadi ini adalah protokol yang kedua, dan kajian menunjukkan protokol ini adalah lebih baik dari segi kita buat frozen embryo transfer. Dia ada sendiri punya hormon, iaitu hormon progesteronnya sendiri. Jadi corpus luteum ni di samping menghasilkan progesteron, dia juga menghasilkan hormon-hormon yang lain yang diperlukan dalam proses implantasi, dan juga yang akan mengurangkan komplikasi-komplikasi yang lain sewaktu proses pembesaran bayi dan juga kelahiran bayi itu sendiri. Jadi ini protokol kedua, ya. Saya harap penjelasan saya ini dapat memberi kefahaman kepada pesakit-pesakit yang selalu bertanya tentang prosedur frozen embryo transfer.